bersua kembali. Kali ini kita akan berbicara tentang tajuk keuntungan pelaburan emas. Saudara, kalau kita berbicara tentang pelaburan, apakah pelaburan yang menguntungkan? Ada yang berpendapat berlabur dalam burung walet, pelaburan cendawan, pelaburan ikan keli dan sebagainya. Namun percayalah saudara, pelaburan-pelaburan yang disebutkan ini memang memberikan keuntungan dan pulangan, tetapi risikonya amat tinggi. Burung dan ikan boleh mati, cendawan mungkin tidak tumbuh, dan lain-lain pelaburan yang seumpamanya menghadapi risiko kematian, kerosakan dan tidak menjadi. Saudara, ada satu lagi pelaburan yang kurang risiko dan memberikan pulangan tetapi keuntungannya sedikit, seperti melabur di dalam saham, unit trust, bond, hartanah dan lain-lain pelaburan yang seumpamanya. Ya, memang bagus melabur di dalam pelaburan seumpama itu bagi mereka yang tidak sanggup mengambil risiko kerugian yang besar dan sanggup mengambil keuntungan yang kecil atau sederhana. Saudara, ada satu lagi pelaburan yang kurang risikonya. Bukan tidak ada risiko, tetapi risikonya sangat minimum dan keuntungannya pula boleh dikatakan besar. Tahukah saudara, apakah pelaburan itu? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu melabur di dalam wang yang sebenar, yaitu emas dan perak. Saya berkata demikian bukan kerana sentimen atau sebab saya berminat kepada emas dan perak, tetapi fakta telah membuktikan dengan jelas. Saudara, sepanjang 10 tahun daripada tahun 2000 hinggalah 2010, kenaikan emas secara purata sebanyak lebih kurang 45% setiap tahun. Maknanya sepanjang 10 tahun itu emas telah mengalami peningkatan sebanyak 458%. Kalau anda membeli emas tahun 2000 sebanyak RM100,000, 10 tahun kemudian harga emas anda berharga sebanyak 4,2 juta. Apakah buktinya? Benarkah begitu? Atau adakah ini lawak Maharaja lawak? Jom kita saksikan carta ini. Tahun 2011 telah banyak memberikan pengajaran kepada kita semua. Emas yang dibeli di awal tahun 2011 kini telah mengalami kenaikan yang agak tinggi pada masa ini. Emas fizikal 999.9 seberat 20 gram pada bulan Mac 5 hari bulan tahun 2011 berharga RM3,027. Emas yang sama pada bulan September 7 hari bulan tahun 2011 ianya berharga RM3,907, iaitu kenaikan sebanyak 22.5% hanya dalam tempoh masa yang tidak sampai setahun. Keuntungan berdasarkan ringgit iaitu sebanyak RM880. Bayangkan saudara, bagaimana mereka yang memiliki 100 gram emas pada bulan Disember 29 hari bulan tahun 2010. Pada masa itu harga emas 100 gram sekitar RM15.610 sahaja. Kini pada bulan September 7 hari bulan tahun 2011, harga bagi 100 gram emas sudah mencecah RM19.360. Kenaikan berlaku sebanyak 24% sepanjang tempoh hanya 10 bulan, bersamaan keuntungan sebanyak RM3,750 untuk 100 gram emas. Saudara, mari kita buat perbandingan keuntungan antara pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia ini. Saya bawa contoh kadar keuntungan dan dividen pada tahun 2010 bagi 4 pelaburan yang biasa kita dengar. Kalau anda melabur di dalam Amanah Saham Bumi Putra atau ASB pada tahun 2010, dibayar keuntungan sebanyak 8.75%. Tabung haji memberikan keuntungan para pelaburnya pada tahun 2010
sebanyak 5.5%. Bank Rakyat pula pada tahun yang sama keuntungan sebanyak 15%. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP pula adalah sebanyak 5.8% keuntungan pada tahun 2010. Saudara, kesemua pelaburan yang kita sebutkan tadi memberikan keuntungan, dan maka bijaklah siapa yang melabur dalam mana-mana pelaburan yang disebutkan tadi. Tetapi anda lebih bijak jika melabur dalam pelaburan emas, kerana pada tahun 2010 kadar keuntungan tahun emas adalah sebanyak 25%. Maka buatlah perbandingan secara jujur antara keuntungan pelaburan emas berbanding pelaburan-pelaburan yang lain. Saudara, pelabur yang lebih bijak memilih pelaburan yang memiliki risiko yang rendah, masa yang sama memberikan pulangan yang tinggi. Pelaburan yang kurang tepat apabila melabur dalam pelaburan yang berisiko tinggi tetapi memiliki keuntungan yang rendah. Oleh itu, emas telah membuktikan ia sentiasa memberikan keuntungan bagi siapa yang melabur di dalamnya, di samping risikonya pula adalah rendah. Bijak melabur bersama sunahemas.com. Inilah masa depan.